Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY, tempat di mana kita kupas isu-isu semasa dengan lebih mendalam dan tanpa tapisan. Hari ini kita ingin sembang, kita ingin ulaskan tentang satu inisiatif kerajaan yang nampaknya mendapat reaksi bercampur baur, yaitu proyek pembinaan premis tamu desa di Sabah dan juga Sarawak. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik baru-baru ini mengumumkan bahwa lebih banyak premis akan dibina bagi memberi kemudahan kepada usahawan luar bandar. Katanya setakat ini sudah ada 94 premis yang dibina di kedua-dua negeri, termasuklah satu yang baru siap di Pekan Sikwati, Kudat, Sabah. Tetapi sebelum kita pergi jauh, mari kita fahami dulu konsep tamu desa ini. Bagi yang tidak biasa dengan budaya di Sabah ataupun Sarawak, tamu ini adalah satu bentuk pasar mingguan di mana peniaga kecil yang terutamanya berasal dari kawasan luar bandar menjual pelbagai jenis barangan, termasuklah hasil pertanian, makanan tradisional, produk kraft tangan, dan macam-macam lagi lah. Bayangkan pasar tani, tetapi dalam suasana yang lebih santai dan penuh dengan budaya tempatan. Dulu kebanyakan peniaga hanya berniaga di bawah kanopi ataupun kemah, terdedah kepada hujan dan panas terik. Sekarang dengan adanya premis yang lebih stabil, mereka dapat berniaga di dalam keadaan yang lebih selesa dan juga teratur. Bunyi macam satu usaha yang baik. Tetapi mari kita tengok dahulu lebih dalam lagi. Menurut Datuk Iwan, proyek ini diperuntukkan hampir 200.000 bagi setiap premis. 200.000 untuk satu premis. Itu satu jumlah yang agak besar kalau kita pikirkan. Kalau kita ingin bandingkan dengan kos membina gerai ataupun ruang niaga kecil di tempat lain, adakah ini satu perbelanjaan yang berbaloi? Atau mungkin ada cara yang lebih baik untuk kerajaan membantu usahawan kecil ini? Sebab sekarang ini ekonomi bukanlah dalam keadaan yang terbaik karena ramai rakyat sedang bergelut dengan kos sara hidup yang sedang meningkat. Jadi persoalannya, adakah dana sebanyak ini digunakan dengan cara yang paling efisien? Ataupun mungkin ada unsur ketirisan. Dan satu lagi, adakah ini penyelesaian sebenar kepada masalah usahawan kecil? Kita tahu premis yang selesai itu memanglah satu bonus, tetapi kalau mereka tidak ada modal yang cukup untuk berniaga, kalau produk mereka tidak dapat dipasarkan dengan lebih meluas, apa gunanya premis baru ini? Kalau kita pikir baik, kalau kita tengok peniaga-peniaga kecil ini, cabaran utama mereka bukanlah sekadar tempat berniaga. Mereka perlukan akses kepada pinjaman mikro, bantuan pemasaran, dan yang paling penting, jaringan pengedaran yang lebih luas supaya produk mereka boleh sampai ke lebih ramai pembeli, termasuklah pasaran di luar Sabah dan juga Sarawak. Jadi adakah kerajaan hanya melihat aspek tempat berniaga, tapi mengabaikan faktor lain yang sebenarnya lebih kritikal untuk membantu usahawan kecil berkembang? Apa pendapat Anda? Dan seterusnya, perkara yang menarik perhatian adalah kenapa Sabah dan Sarawak selalu kena tunggu lama untuk pembangunan. Ini bukan kali pertama kita dengar janji-janji untuk membangunkan kawasan luar bandar di dua negeri ini. Dari dulu lagi, setiap kali ada pengumuman budget ataupun pelan pembangunan, kita akan dengar tentang peruntukan besar untuk Sabah dan juga Sarawak. Tetapi bila kita turun padang, keadaan masih lagi sama, yaitu jalan raya masih berlubang, banyak kawasan yang masih bergantung kepada bekalan air terawat yang tidak menentu, dan juga elektrik pun ada tempat yang masih lagi menggunakan generator. Jadi kalau kerajaan serius ingin bangunkan Sabah dan Sarawak, kenapa masih banyak keperluan asas yang masih belum diselesaikan? Dan kita tidak boleh nafikan yang PRN Sabah ini semakin dekat. Jadi tidak mustahil lah proyek-proyek macam ini ada unsur politik di sebaliknya. Tidak pelik kalau ada yang beranggapan bahwa ini hanyalah gula-gula pilihan raya
untuk memancing undi. Biasanya dekat pilihan raya lah kita akan tengok pemimpin turun padang, janji sana-sini, dan lancarkan proyek-proyek yang baru. Tetapi selepas pilihan raya, sangat sunyi. Dan kalau betullah kerajaan mahu membangunkan Sabah dan Sarawak secara serius, kenapa masih banyak janji yang belum ditunaikan? Kita boleh ambil contoh perjanjian MA 63. Sampailah sekarang banyak perkara dalam perjanjian itu masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Hak royalti minyak, kuasa otonomi negeri, pembangunan infrastruktur, dan semua ini masih di dalam status akan dikaji ataupun akan dipertimbangkan. Jadi bagaimana rakyat Sabah dan Sarawak boleh yakin dengan janji baru ini? Seterusnya, apa yang lebih menarik di dalam sidang media baru-baru ini, Datuk Iwon menyatakan bahwa ini adalah sebahagian daripada dasar pandang ke timur di dalam negara ataupun perspektif KUSKOP. Ini adalah satu pendekatan yang diilhamkan untuk memberi fokus lebih kepada Sabah dan Sarawak supaya pembangunan keusahawanan dan koperasi dapat diperkasakan. Tetapi persoalan yang besar, adakah ini benar-benar akan membawa perubahan jangka panjang ataupun sekadar satu lagi slogan politik? Jadi sekarang ini kami ingin dengar pandangan Anda semua. Adakah proyek tamu desa ini sesuatu yang positif ataupun sekadar satu lagi usaha populis yang tidak menyelesaikan masalah sebenar usahawan kecil? 200.000 untuk satu premis. Adakah ini satu perbelanjaan yang wajar ataupun pembaziran dana rakyat? Dan yang paling penting, sejauh mana kita boleh percaya bahwa pembangunan ini akan berterusan dan bukan hanya muncul bila musim pilihan raya semakin dekat. Saya tahu memang akan ada yang kata sekurang-kurangnya ada usaha untuk bantu peniaga kecil. Memang betul, itu tidak dapat dinafikan. Tetapi kalau usaha ini tidak dibuat secara menyeluruh, kalau hanya setakat bagi tempat berniaga tanpa strategi jangka panjang, adakah ini akan membawa perubahan sebenar? Baiklah, tuliskan komen Anda, ulaskan pendapat serta pandangan Anda di ruangan komen di bawah, kita bincang sama-sama. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY untuk lebih banyak analisis isu-isu semasa yang panas dan tidak berselindung. Kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Sekian sahaja semua, terima kasih.